Okey, baiklah, kita sambung. Alright. Jadi kita dah mengetahui apa yang dimasukkan dengan elektromagnet. Okey, sekarang kita akan lihat pula bahagian atau objektif yang kedua, iaitu medan magnet. Okey, yang mana kita akan belajar bagaimana cara nak melukis dan menentukan arah pergerakan medan magnet. Okey. Jadi sebelum kita belajar melukis, kita perlu tahu dahulu apa yang dimasukkan dengan medan magnet. Okey. So medan magnet ialah satu kawasan di mana bahan magnet mengalami satu daya disebabkan oleh kehadiran magnet atau elektromagnet. Okay, so ini adalah definisi untuk medan magnet. Alright, so definisi ni sangat penting. Lebih kurang sama macam definisi medan elektrik yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, jadi untuk arah medan magnet, okay, sebelum tu kita lihat dahulu. Corak medan magnet dihasilkan oleh konduktor pembawa arus bergantung kepada bentuk konduktor yang digunakan. Okay, so dalam tajuk ni kita ada 3, macam tadi yang cikgu dah bagi tahu tadi, iaitu yang pertama adalah dawai lurus, yang kedua adalah gegelung dawai, dan yang ketiga adalah solenoid. Okey, jadi untuk pengetahuan awak, arah medan magnet mempunyai arah. Okey, bukan setakat corak medan magnet, tapi medan magnet juga mempunyai arah, yang mana arahnya sentiasa bergerak dari kutub utara ke kutub selatan. Okey, dan kalau dalam waktu biasa ni kita akan gunakan kompas lah, okey, untuk menentukan arah medan magnet. Okey, tapi yang dalam lukisan ni, dalam tajuk ni nanti cikgu akan ajar awak macam mana kita nak dapatkan lukisan untuk ketiga-tiga jenis konduktor. Alright, so dalam menentukan medan magnet ni, okey, ada satu perkara baru yang mana yang awak akan belajar, iaitu petua genggaman tangan kanan atau right hand grip rule. Okey, cuba lihat. Okey, bagaimana nak menggunakan petua genggaman tangan kanan. Okey, iaitu sekiranya kita ada satu konduktor dawai lurus, okey, maka kita akan bayangkan ni adalah konduktor, so kita akan genggam menggunakan tangan kanan. Okey, so kita genggam menggunakan tangan kanan, so ibu jari akan menunjukkan arah gerakan arus. Okey, so di arah mana arus mengalir. Okey, katalah arus mengalir daripada bawah ke atas, so jari kita akan ke atas. Maka arah medan magnet akan mengelilingi konduktor dawai lurus pada arah melawan arah jam. Okey, so awak tengok tangan awak, kalau macam gini dia akan melawan arah jam. Okey, so sekiranya arus tu mengalir daripada atas ke bawah, so jari kita akan jadi macam ni lah. Okey, so bila kita genggam, kita genggam, tengok cikgu genggam macam gini, kita genggam, so awak akan nampak dia bergerak mengikut arah jam. Okey, alright, tu tak apa, jangan risau, kejap lagi cikgu akan clarifikan lagi bahagian tu. Okey, jadi sekarang kita akan lihat dengan lebih dekat lagi bagaimana kita nak menggunakan petua genggaman tangan kanan untuk menentukan arah medan magnet yang dihasilkan oleh arus elektrik. Okey. Okey, jadi cikgu akan ajar awak lukis. Cikgu nak awak lukis nanti. Okey. So cikgu, kita ambil gambar yang ni dahulu. Okey. So ini gambarnya. Okey, yang pertama sekali adalah arus bergerak. Okey, ini adalah bateri. Okey, katalah macam ni, ini adalah sehelai kertas. Kertas yang mana kertas ni kita akan gunakan untuk melukis medan magnet. Okey, so cikgu rasa lebih baik cikgu lukis sahaja. Okey, okeylah. Sekejap okey, katalah cikgu ada satu dawai lurus. Okey. Okey, perhatikan ya. Alamak. Kita padam sikit jap. Okey. Okey, nampak So ni ada cikgu buat dua lukisan, iaitu yang pertama. Okey, kita lihat yang pertama, arah arus dia berbeza Okey, cikgu ada dua lukisan. Lukisan A dan juga lukisan B. Okey. Okey, jadi untuk lukisan A,
Alright, kita tengok arusnya mengalir pada arah daripada bawah ke atas lah. Cikgu cakap macam ni Okay, so bila arusnya bergerak melalui dawai. Okay, so awak akan dapati dekat bahagian konduktor ni. Okay, kita akan tengok bahagian tengah ni. Alright, dekat bahagian ni arus turun ke bawah. Daripada atas bergerak ke bawah. Okay, jadi menggunakan petua tangan kanan. Okay, cikgu besarkan sikit. Menggunakan petua tangan kanan. Okay, so arah arus ni ke bawah. So awak punya tangan akan jadi ke bawah lah. Okay, tangan awak akan jadi ke bawah. Alright, perhatikan Okay, so tangan awak akan ke bawah. Alright, so bila awak genggam wayar ni, okay, ke bawah, so awak akan dapati bahawa arus tu akan berputar macam ni. So dia akan berputar. Okay, dan arah genggaman tangan awak tu adalah berpusing ke arah sini. Okay, dapat tak? Cuba buat Cuba buat dekat rumah. Cuba buat sendiri. So, bila dia pusing ke kanan, maka kita akan kata dia mengikut arah jam. Mengikut arah jam. Okay, mengikut arah jam. Boleh? Okay. So, kita cuba yang kedua. Okay, yang kedua. Kali ni harusnya bergerak ke bawah. Okay, so bila dia sampai dekat kawasan kertas ni, kawasan konduktor, arusnya keluar dari kertas. Okay, arusnya keluar daripada kertas ataupun dia naik ke atas. So, kalau kita guna petua tangan kanan, arus ke atas. Okay, kemudian kita akan genggam wayar tu. So, masih lagi dalam keadaan membulat. Okay, masih lagi dalam keadaan membulat. So, awak akan dapati arahnya akan berubah. Dia akan berpusing ke kiri. Betul? So, awak tengok tangan dia pusing ke kiri. Dia pusing ke kiri. So, bila dia berpusing ke kiri, maka ini adalah arah melawan arah jam. Arah pula. Pusingannya adalah melawan arah jam. Okay? So, ini adalah untuk konduktor lurus ataupun satu dawai lurus. Okey, selain kita gunakan petua genggaman tangan kanan, kita juga boleh gunakan satu lagi cara, iaitu menggunakan peraturan skru Maxwell. Okey, peraturan skru Maxwell, yang mana peraturan skru Maxwell ni kita akan lihat anak panah. Macam yang kita belajar dalam bab 2 hari tu, okey, medan elektrik. Okey, yang mana katalah cikgu ada satu kertas. Okey, kertas yang tadi tu. So, ni ada arus. Ada bateri. Okey. Okey, so kita ada arus mengalir. Okey, kita ada arus mengalir. So, bila arus mengalir, maka kita nampak kat sini. Okey, perasan tak kat sini tip, kita nampak belakang dia. Okey, ingatkan cikgu ada ajar dulu kalau ada anak panah. Okey, belakang ni, kalau dia masuk ke dalam kertas, maka kita akan nampak belakang dia. Okey, so belakang dia ni adalah berbentuk X. Okey, so maksudnya kalau macam ni, kita pandang daripada atas, mata kita daripada atas. Okey, so kita akan nampak bahawa kertas ni, okey, kertas ni dia akan menunjukkan X. Okey, sebab arus masuk. Okey. Kalau arusnya keluar, okey, kalau arusnya pergi di other side, okey. Kalau di other side, dia akan jadi macam gini kan? Ingat lagi tak? Harap-harapnya ingatlah nak-nak. Gitu. Dia akan kita nampak titik. Kita akan nampak titik. Okey. So, sama juga sebenarnya nak pakai petua skru Maxwell boleh. Kalau nak pakai petua genggaman tangan kanan pun boleh. Kalau awak pakai petua genggaman tangan kanan, okey, petua genggaman tangan kanan, awak nampak ni ke dalam. Maksudnya dia bergerak ke dalam. Maksudnya masukkan tangan kat sini arus. Okey, tak nampak Okey, masukkan tangan macam gini. Okey, kemudian genggam macam itu. Okey, genggam maksudnya kita tahu yang dia akan berpusing mengikut arah jam. Okay, so dia akan mengikut arah jam lah. Alright. So, kalau yang ni, maksudnya dia keluar. So, dia akan berpusing
melawan arah jam. Itu kalau nak pakai petua genggaman tangan kanan. Okey. Sekiranya awak nak pakai aturan skru Maxwell, okey. So skru ni kita tahu bila dia berputar ke kanan, maksudnya dia akan keluar. Alright? Okey, bila ke kanan dia makin ketat lah kan. Dia makin ketat. Maksudnya bila ke kanan, bila arus tu masuk ke dalam kertas, maksudnya kita kena pusing ke kanan, jadi skru tu masuk makin dalam, makin dalam, makin dalam. So kita tahu bila dia masuk ke dalam, skru tu akan dipusing ke kanan, maka arah gerakan magnet tu akan ke arah kanan. Okey? Manakala kalau dia keluar, maksudnya kita nak longgarkan skru, kita akan pusing ke kiri. Okey, kita pusing ke kiri, maka kita tahu dia akan berputar ke melawan arah jam. So ini terpulang pada awak lah. Awak nak guna awak nak guna petua genggaman tangan kanan boleh, nak guna peraturan skru Maxwell pun boleh. So tak ada masalah. Okey, so awak boleh tengok yang mana-mana yang awak mudah. Okey, dan faham lah. Okey. Alright. So benda yang cikgu nak ingatkan di sini. Okey, benda yang cikgu nak tekankan di sini adalah, okey, yang pertama sekali adalah tentang lukisan. Okey, tentang lukisan. Dia tak nak padam pula, tak apalah. Okey, so tentang lukisan, okey, benda yang awak kena tahu tentang lukisan adalah syarat yang pertama adalah lukisan awak mesti kena ada sekurang-kurangnya dua lingkaran. Okey, kena ada sekurang-kurangnya 2 lingkaran. Okey, so syarat dia, alamak besarnya. Okey, so syaratnya yang pertama mesti ada sekurang-kurangnya at least 2 lingkaran ataupun garis lah. Okey, 2 garis medan magnet. Okey, kemudian syarat yang kedua adalah mesti melukis arah dia. Okey, mesti melukis arah dia. Okey, yang seterusnya syarat yang lain sama macam awak lukis medan elektrik, yang mana garisan dia tak boleh bertindih. Kemudian garisan dia semakin dekat dengan punca dengan konduktor, garisan tu akan jadi semakin rapat, menunjukkan bahawa medan magnetnya akan jadi semakin kuat. Okey, alright, jadi itu untuk dawai lurus. Itu baru yang pertama tau, untuk dawai lurus. Tapi konsep ni pun kita apply dekat yang lain-lain lah, cuma bentuk dia akan jadi berbeza. Okey, sekarang cikgu nak awak tengok yang ni. Okey, sekarang kita akan pergi bahagian yang kedua, bukan bahagian yang kedua. Jenis konduktor yang kedua iaitu gegelung bulat. Okey, so kalau konduktor lurus, kita cuma ada satu saja, sama ada arus tu keluar ataupun arus tu masuk. Okey, untuk gegelung magnet, akan ada 2, yang mana satu bahagian akan ada arus masuk dan satu bahagian akan ada arus keluar. So arus ni akan mengalir macam ni. Dia akan mengalir macam ni lah. Okey, so di sini kita akan ada arus yang keluar, di sini kita akan ada arus yang masuk. Okey, so kalau kita nak lukis, alright, setelah kita lukis, kita lukiskan dia. Clear. Okey, so katalah cikgu buat lukisan, alright, so kita, Allahu Akbar, kita ada macam ni. Ni canvas ataupun lukisan kita punya kertas. Okey, so arusnya bergerak keluar. Okey, dan kemudian dia masuk kat sini lah. Okey, nampak tak? Okey, so arusnya akan bergerak begini. So arusnya akan bergerak begini. Okay, this way. Alright, so di sini arus akan keluar. So di sini arus akan masuk. So dia lebih kurang macam gegelung, macam dawai konduktor atau dawai lurus. Cuma kita kena buat 2 tempat lah. So dekat sini arus dia keluar. Okay, so kalau ikut petua genggaman tangan kanan, right,
Cikgu lukiskan. Kita akan dapat lukisannya berpusing atau melawan arah jam. Okey. Okey, di sini kita akan lihat dia masuk. Okey. Jadi dia akan mengikut arah jam. Okey. So, kalau perhatikan, okey, kita dah buat dua-dua bahagian. So, kalau perhatikan dekat bahagian tengah-tengah ni, okey, di bahagian tengah-tengah ni, arah medan magnetnya adalah sama, iaitu kedua-duanya adalah ke atas. Okey. Jadi bila arah dia sama, dia akan bergabung. Bergabung meletup. Okey, so dia akan bergabung meletup menjadikan kawasan di bahagian tengah ni adalah kawasan yang medan magnetnya adalah kuat. Okey, strong magnetic field. Okey, medan magnet yang kuat, manakala di kawasan sebelah kanan dan kiri ni medan magnetnya adalah lebih lemah berbanding dengan medan magnet yang di bahagian tengah-tengah. Okey. Okey, kita cuba lukis. Okey, ni yang pertama. Alright, kita cuba lukis. Cikgu akan reversekan arah ni. Cikgu akan reversekan arah bateri. Okey, sekali lagi. Okey, kita ada. Okey. Okey, kali ni arusnya ke sini pula. Alright. So, kalau kita tengok arus yang mengalir ke kanan. Di sini arus keluar. Sebelah kiri pula arus masuk. So, gunakan genggaman tangan kanan. Okey, genggaman tangan kanan. So, di sini. Alamak. Kita bikin balik bercantum pula. So, ni arus keluar. Okey. So, di sini medan magnetnya begitu. Okey. So, dia akan okey, dia akan melawan arah jam. Okey. Di sini dia masuk. So, dia akan mengikut arah jam. So, kalau perasan kedua-duanya di bahagian tengah kertas akan ke bawah. Jadi, dia akan mengalami gabungan magnet. Maka menjadikan kawasan ini adalah kawasan yang kuat, strong. Kawasan sebelah sini adalah lebih lemah. Okey? Boleh? Okey. Jika sekiranya kita buat satu lagi gambar. Okey, kali ni katalah kertas dia. Okey, kertasnya begini. Okey, katalah cikgu buat arus yang ini. Macam mana caralah? So, sini arus masuk. Sini pun arus masuk. Okey? Maka kita akan dapat keadaan. Okey, jadi maksudnya tengah-tengah ni kita tak boleh gabung lah. Okey, ni tengah ni kita tak gabung. Okey, kita buat macam ni saja. Okey. So, ada dua dawai yang diletakkan berhampiran. Okey, antara satu sama lain. So, kita akan ada arus yang keluar. Kedua-dua bahagian arus keluar. So, bila kita lukis medan magnet dia, kita akan dapati kawasan sini medan dia naik. Okey. Arah medan magnet dia naik. Okey, kawasan sini arah medan magnetnya turun. Awak buatlah. Macam tu ya. Okey, so kalau perasan tengah-tengah ni, satu turun, satu naik. Okay, so bila turun, sini naik, maka dia akan cancel out each other. Atau dia akan saling tingkah, dayanya akan saling tingkah antara satu sama lain. Menjadikan kawasan di bahagian tengah ni akan jadi kawasan weak atau lemah. Okay, sebab arah medan magnetnya adalah bertentangan. So, kawasan tepi ni adalah lebih kuat berbanding kawasan tengah. So, sekiranya dawai ni kita gantungkan dia. Contoh kita gantungkan dia dekat satu macam papan. Okay, so apa yang berlaku, kawasan yang kuat ni dia akan menolak. Dia akan menolak dawai ni sebab kawasan tengah lebih lemah. Maka dawai ni akan bergerak menghampiri antara satu sama lain. Okay, so macam gitulah. Alright. Untuk gegelung bulat. Okay.